Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya terpaksa buat video ni sebab esok saya ada hal sikit. Okay. Okay, so hari ni kita kelas malam. Kelas malam dengan Cikgu Khadijah kan, dengan Cikgu Khadijah. So bincang bab 4, so saya bincang bab 3 lah. So hari ni saya bincangkan bab 3, iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okay. Jadi macam saya sebut sebelum ni, saya ada pernah cakap bab 3 ini kita aplikasi konsep bab 3 ini dalam pelbagai bab, dalam pelbagai bab. Biasanya soalan dia jarang dia berdiri sendiri. Maksudnya pengiraan ini ada dalam bab-bab lain, tak semestinya bab 3 ni saja. Contoh, kita nak buat persamaan kimia, dalam bab-bab lain pun ada persamaan kimia. Jadi yang bab 3 ni dia punya asas. Sama juga dengan formula kimia. Okay, chemical formula. Okay. Okay, so hari ni yang kalau ada bab 3 ni, maksudnya yang konsep dia lah, asas dia kepada kalau dia apply pengetahuan kamu dalam bab 3 ni, dia akan pergi ke bab-bab lain. Okay. So tapi untuk latihan kali ni dia hanya untuk bab 3 saja, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Dia tak saya tak kalau tak silap saya, kita tak tengok, rasanya tak ada kot dalam latihan yang contoh saya bagi ni dia merangkumi bab-bab lain. Kalau dia tanya pun ni dia tanya pasal persamaan kimia seimbang. Yang ni lah sikit kan, yang ni sikit. Ini kena tahu kan dalam bab garam. Tapi nak bina persamaan kimia ini dalam silibus ada ni tindak balas ni. Okey. Okey, kita mulakan perbincangan kita hari ini. Okey, soalan 2 ni SBP periksa akhir tahun, tingkatan 4 dia tahun 2016. Jadi dia minta nyatakan maksud formula empirik. Formula empirik ada juga dalam soalan percubaan kita. Dia tanya maksud formula empirik. Jadi bila dia tanya maksud, meaning subjeknya. So subjeknya apa? Formula kimia. Formula kimia ataupun kalau bahasa Inggerisnya chemical formula lah. Chemical formula. So formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas. Nisbah teringkas untuk apa? Nisbah teringkas atom bagi setiap unsur. Saya padam dulu yang bahasa Inggeris ni. Atom setiap unsur dalam suatu sebatian. Okey. Jadi kat sini formula kimia, wajib ini nisbah teringkas. Untuk formula empirik, nisbah teringkas. Ni susunan mesti betul. Atom, unsur, sebatian. 3 tu. Jangan tertinggal lah. Salah satu tu jangan tertinggal. Okey. So kalau bahasa Inggeris, chemical formula that shows simplest ratio of atom of each element in a compound. Simplest ratio, nisbah teringkas. Jadi dia tanya formula empirik.
ada satu soalan lagi. Dia tanya formula molekul. Okey, formula molekul. Jadi formula molekul kamu hanya tukar, subjeknya tetap sama, formula kimia yang menunjukkan apa? Nisbah terringkas ini kamu tukar bilangan sebenar atom. Okey, kalau formula empirik tadi nisbah terringkas, bilangan sebenar ni untuk formula kimia. Okey, chemical formula. Besar sangat. Okey. Okey. Boleh? Jadi kalau kita tengok kat sini, kan molecular formula C5H10, soalan nombor 2 ni. Write the empirical formula of compound X. Tulis formula empirik sebatian X. So molecular formula yang dia bagi adalah C5H10, nisbah terringkas. So kita akan bahagikan dengan C5. Kita akan dapat kat sini CH2. Okey. Betul ni 5. So 10, 2. Okay. Kalau yang ni formula empirik dia bagi. Okey, yang ni Z ini formula empirik, formula molekul. Okey, boleh sama dengan formula empirik. Macam mana dia boleh sama? Sebab formula molekul tu dah tak boleh nak diringkaskan lagi. Dah tak boleh nak diringkaskan lagi. Contohnya CH4 ini metana. Formula empirik bagi metana tetap CH4. Okey. Berbeza dengan kita ambil etana. Etana C2 H berapa? Etana CnH2n tambah 2 C2H6. Ini adalah etana. Okey, ini apa ni? Ini formula molekul. Kalau saya tanya formula empirik, so kamu ringkaskan dapat formula empirik untuk etana CH3. Ini 3. 2 darab 3 6. 6 bagi 2 dapat 3. Jadi satu nisbah dia apa? 1 untuk karbon, 3 untuk hidrogen. Tu nisbah terringkas. Bilangan sebenar etana, bilangan sebenar atom karbon dan hidrogen dalam molekul etana. Karbonnya ada 2, hidrogennya ada 6. Itu bilangan sebenar. Jadi formula empirik dengan formula molekul ni yang sama, dia dah tunjukkan bilangan sebenar. Dah tak boleh nak ringkaskan lagi. Okey. Itu. So ini dah dapat jawapan tadi, CH2. Okey, tuliskan kat sini lah. Okey, nombor B. Okay, relative molecular mass of compound is 180. Okay, GC molecular relative JMR bagi sebatian Y ialah 180. Kita ikut bahasa Inggeris 180 RMM dia. So Y tadi apa? So dia minta apa? Molecular formula. So Y CH2O itu adalah empirical formula. CH2O ini empirical formula. Jadi kamu kurungkan, kita nak cari gandaan berapa CH2O tu. Samakan dengan 180. Buat apa? Tambahkan setiap satu untuk RAM, untuk unsur tu. JAR. Ini bahasa Inggeris RAM. Bahasa Melayunya JAR. Sama je lah. Okay, so C12. H ada 2. So 2 darabkan 1. Okay, tambahkan O 16. Kurungan. Saya salah buat kurungan ni. Kurungan kecil ni. Square bracket N equal to 180. So kamu total semua sekali ni dapat berapa?
12 tambah 2, 14. 14 tambah 16, 30. N, okay, sama dengan 180. So, N sama dengan 180 bagi 30. Kamu akan dapat N itu 6. Jadi, ini baru satu markah. Dapat N tu gandaan 6. So, formula molekul dia, kamu gantikan sini 6. C H2O. N tadi berapa? 6. Jadi, kembangkanlah. Kembangkan. Okay, so kamu dapat C6 H12O6. Okay. C6 H12O6 ni apa? Ini adalah glukos. Glukosa. Boleh. Tapi dia tak tanya pun. Nanti dekat bawah tu kita nak tulis. Ni dia kata Y, akan menghasilkan Y. Tapi jangan risau kalau kamu tak tahu tu glukosa ke apa, sebab kita dah dapat kat sini molecular formula kat sini kita dah dapat. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya, C, Y is formed during photosynthesis process. The photosynthesis process is as shown below. Carbon dioxide react with water, produce glucose tadi saya kata, and oxygen. Tapi kalau kamu tak tahu tu nama dia glucose, tak payah risaulah, dia tak tanya pun tu nama. Dia tak tanya nama pun. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah berdasarkan jawapan anda di B. B ni jawapan kita ni lah, ini jawapan kita ni. Itu jawapan kita. So, di B, seimbangkan persamaan di bawah. So, kita tulis Y itu C6 H12O6. Jadi, seimbangkan C kita ada 6, H kita ada 12. So, 6 darab 2 dapat 12. O kita ada 6. Kat sini ada 6. Sebelah bahan kita ada 6. 6 darab 2 ni 12 tambah 6. So, sini ada 16 O. Sini ada 6 O. Ada berapa O? 18 O. Kita cuma kat sini ada 6 O. So, kita nak lagi 12. 6 oksigen. 6 darab 2. Ni 6 darab 2. Boleh? Okay. Satu markah. Atas sikit. Okey, nampak? Okey. Seterusnya, nyatakan dua maklumat yang boleh disimpulkan daripada persamaan itu. Ini pun ada dalam soalan trial. Bila dia tanya maklumat daripada persamaan, daripada equation ni, daripada persamaan ni, apa yang kita perlu buat adalah dari aspek kualitatif dengan kuantitatif. Okey. Kuanti. Kuantiti. Kuantiti bermaksud ada bilangan lah. Okey. Kalau kuali, dia kita bincangkan dari aspek bahannya dengan hasil. Bahan dengan hasil. Yang ni masih ada dia punya kat depan ni nombor. Nombor ni. Nombor-nombor kat depan ni. Okey. Tapi dia nak minta apa? Two information. Dua maklumat. Bahan hasil. Okey, ada nombor. Okey. So, 2 markah kamu boleh tulis. Kamu boleh tulis terus kuantitatif ni. 6 mol karbon dioksida. Baca je persamaan tu. Bertambah tu adalah bertindak. Balas dengan 6 mol air. Okey, anak panah bermaksud menghasilkan
menghasilkan ini yang kalau tak tahu glukos tadi tu, glukosa dan sebab saya dah mulakan dengan angka kan, so kita tambahkan 1 mol glukosa dan 6 mol gas oksigen. Okey, karbon dioksida ni nak tambah gas pun boleh, gas karbon dioksida. Okey, dapat. So, terus dapat full mark. Kenapa? Sebab dekat sini kita ada dah nyatakan dekat sini bahan yang bertindak balas tu, bahan dan hasil. Ya. Okey, seterusnya. Okey. Menggunakan kuprum 2 karbonat dan larutan natrium nitrat terhasil. Kamu nampak kat sini terhasil. So, kuprum 2 karbonat dengan larutan natrium nitrat ini adalah mendakan. Okey, mendakan. Ini adalah hasil. Bila hasil kena tulis selepas anak panah. Sebab soalan dia minta tuliskan persamaan kimia yang seimbang. So, selepas anak panah kuprum karbonat. Kena ingat cas nak buat. Okey. Kuprum 2 positif, karbonat 2 negatif. So, cas dah seimbang. Bila kita tambahkan, dah sama dengan kosong. So, dia perlu satu-satu je lah. Okey, larutan natrium nitrat tambah natrium positif 1, nitrat negatif 1. Okey, pun dah seimbang casnya. Jadi natrium nitrat. Okey. Jadi apa bahan kita? Bahan kita apabila larutan kuprum 2 nitrat bertindak balas dengan larutan natrium karbonat. So, larutan kuprum 2 nitrat. Kuprum kita tahu ni 2, nitrat negatif 1. Okey, kuprum 2 positif, nitrat negatif 1. So, untuk kita seimbangkan cas ni, kita perlukan satu lagi negatif. Jadi, Cu ada 1 kurungan. Kenapa kurungan? Sebab dia ada banyak huruf ni, N dengan O. NO3 ada 2. So, formula kita Cu kurungan NO3 tutup kurungan 2. Tambahkan dengan, nak tambah apa? Ini, larutan natrium karbonat. So, natrium kita tahu ni 1, karbonat 2. So, natrium karbonat 2 negatif. Casnya belum seimbang. So, nak seimbangkan, kita perlukan satu lagi positif. Jadi, formula yang kita dapat, Na ada 2, CO3 1. Yang penting ingat cas. Hafal hafal cas. Jangan tak ingat. Sayang sangat. Okey, bila dah macam ni, seimbangkan persamaan, kita ada 2 Na, 2 NO3. Letakkan 2 kat sini. Dapatlah 2 Na, 2 NO3. Okey. Boleh ya? Okey, itu soalan apa tadi ya? Soalan 1 kan? Soalan SBP. Okey, kita masuk soalan perlis. Okey. Dibagi ni adalah struktur, formula struktur. Formula struktur bermaksud ditunjukkan ikatan-ikatan ni. Ikatan-ikatan ni. Ni ikatan. Ditunjukkan. Okay. So, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul. Apa tadi yang mula-mula? Saya tak cakap bahasa Inggerisnya ni. Bahasa Inggerisnya tahu yang ni.
6 mole of carbon dioxide gas react with 6 mole of water, produce 1 mole of glucose and 6 mole of oxygen gas. Dapat? Nampak tak bahasa Inggerisnya? Okay, kalau bahasa Inggerisnya, kamu ni kan, kamu dah biasa yang DLP class, dah biasa jawab bahasa Inggeris kan. Kalau andai kata masa exam nanti stuck tak tahu nak tulis dalam English, kamu tulis je bahasa Melayu, tak ada masalah. Tapi dalam satu ayat tu jangan campur. Satu ayat mesti satu bahasa. Kalau kamu nak jawab by soalan tu tak ada masalah campur. Contoh, yang ni tak tahu nak tulis bahasa Inggeris, kamu tulis bahasa Melayu, boleh. Lepas tu yang ni maksud sebab kamu dah hafal, kamu tulis pula bahasa Inggeris, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, jangan terkongkong dengan bahasa lah. Jangan terkongkong dengan bahasa tu. Bila terstart je, alamak apa. Jadi kamu buat je. Okay, buat je. Cuma kat dalam sekolah ni, kita tak galakkan lah buat macam tu. Tapi saya tak nak dah hujung-hujung tu nanti oleh sebab kekangan bahasa kamu hilang markah. Jadi tulis je apa-apa. Okay, dia cuma boleh dua je lah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun campur. Bahasa lain tak ada. Okay, so tadi kalau bahasa Inggerisnya 6 mole of carbon dioxide gas react with berapa mole tadi? Water. 6 mole of water, betul? Of water to produce ataupun terus produce 1 mole of glucose and 6 mole of oxygen gas. Okay. Ini tak ada. Okay, so what is meant by molecular formula? Tadi saya dah sebut. Yang pertama mesti ada formula kimia. Okay, yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap unsur dalam satu sebatian. Satu pun tak ada masalah, sebatian. Okay, boleh. So kalau bahasa Inggerisnya, chemical formula that shows alamak, saya lupa bilangan sebenar. Actual number of atom of each element in a compound. Nanti kamu cek semula istilah dia. Saya dah lama tak guna English tu. Lupa. Okay, so complete the table 3 below. Lekatkan jadual di bawah. Molecular formula, empirical formula. So, kita buat dulu molecular formula. Macam mana nak buat formula molekul ni daripada formula struktur? Okay, macam mana kan? Kira saja. So, bila sebatian karbon, kita mulakan dengan C, lepas tu H, lepas tu O. Alfabet lah, ikut alfabet. Susunan abjad. C dulu, H, lepas tu O. So, C kita ada 1, 2, 3, 4. C 4. H kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, H 8, O 2. Okay. Jadi, formula empirik yang ringkas, nisbah terringkas 2. 2. So, CP2 bagi
kita dapat C2H4O. Okey. Boleh Alright. Okey. Ini dia minta RAM ataupun JAR. Jadi apa kita perlu buat? Okey, Mg3XO4 2 sama dengan 262. So kita nak buat tambahkan semua sekali JAR bagi setiap unsur tersebut. So X kita tak tahu sebab kita nak cari. Jadi Mg berapa? Mg 24. Ada berapa Mg? Ada 3. 3 24 tambahkan ada berapa XO4? 2. 2 kurungan besar. Ataupun kamu nak kembangkan pun boleh. 2 darab X, tak tahu. So kamu letakkan 2X. 2X tambah 4 darab 2, 8. 8 kali 16. Pun boleh macam tu. Macam ni. Macam tu. Ataupun nak terus yang besar ni pun boleh juga. 4 darab 16. Sama je bendanya. Cuma yang ni kita belum kembangkan. Yang ni kita dah kembangkan. Okey, so kira dapat berapa? Saya kira sekejap. Dapat 4 darabkan 3. Kamu dapat kat sini 72 tambah 2X tambah 8 darabkan 16 128. Okey. So sini 200 tambah 2X sama dengan 262. So 2X sama dengan 262 tolak 200 sama dengan 62. So X sama dengan 62 bahagi 2 sama dengan 31. Okay, ini jawapan dia untuk JAR bagi X. Kamu tak payah buat satu persatu, tunjukkan satu persatu ni pun tak apa. Okay. Sebab 2 markah ni bermaksud jawapan satu, cara kerja satu. Sebab kamu tekan kalkulator je kan. Kira-kira terus dapat. Okay. Maksud saya, kamu tak payah nak kembangkan satu persatu macam ni pun tak apa. Terus dapat 200. Tapi yang ni kena tunjukkan. Yang ni kena tunjukkan. Ataupun yang ni kena tunjukkan. Maksud saya, lepas kamu tunjukkan ni, ini tak perlu pun tak apa. Terus ni. Okay. Boleh Okay. Okay, ni nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Eksperimen ni eksperimen apa? Kita panaskan garam. Garam karbonat. Bila kita panaskan garam karbonat, gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. Jadi untuk uji gas karbon dioksida, kita guna air kapur. So pemerhatian adalah pada air kapur. Apa jadi pada air kapur? Air kapur menjadi keruh. Air kapur menjadi keruh. Bahasa Inggerisnya apa? Lime water. Lime water turns cloudy. Cloudy boleh, chalky boleh, milky boleh. 3 tu. Okay, name the gas release. Okay, namakan gas. Nama. So, kamu tak boleh tulis formula. Kena A je. Karbon dioksida.
Bahasa Inggerisnya carbon dioxide. Okay, write a balanced equation. So bahan kita apa tadi? Bahan kita adalah cuprum 2 karbonat, copper 2 carbonate. So CuCO3 ada tambah ke? Kita tak ada tambah sebab kita hanya panaskan bahan ni sahaja, tak ada tambahan lain. So kita panaskan. So anak panah terus sebab kita panaskan satu je kan. Anak panah, bila kita panaskan garam karbonat, kita akan dapat oksida logam. So Cu kekal oksida dia tambah karbon dioksida. Persamaan dah seimbang. Sebab tu kat sini 1 markah. Biasa kalau persamaan dan dia minta kita seimbangkan 2 markah. Ini persamaan kita tulis first ni dah seimbang dah. Okey, boleh Nak buat pemerhatian ni pun boleh. Pemerhatian ni apa? Baki pemanasan berwarna hitam. Okey. Yang tadi kat sini. Ataupun air kapur. Okey. Okey. 6.4 gram cuprum dipanaskan semasa eksperimen ini. Hitung isi padu gas yang terbebas. Okey, saya tuliskan semula persamaan. Daripada persamaan sebab kita nak tengok dia punya nisbah. So nisbah 1 nisbah 1 yang terlibat dalam pengiraan ini dengan ini. Jadi apa kita perlu buat? Saya dah ajar yang senang tu dah kat kelas. Kita cari yang first adalah bilangan mol. Bilangan mol apa yang kita boleh cari? Ini 6.4 ni untuk apa? Untuk cuprum karbonat. So 6.4 dia bagi GSM. Kita bahagikan dengan GSM molar 64. So bilangan mol ni kita dapat 0.1 mol. Okey, lepas tu apa 2? Nisbah. Nisbah. Tengok kat sini. Tak ada kan? Tak ada nombor. So 1 nisbah 1. Okay. Jadi kat sini 0.1 mol bermaksud CO2 pun 0.1 mol. So yang ketiga apa? Yang ketiga carilah dia nak apa? Isi padu. So 0.1 ni 0.1 darabkan dengan 24 sama dengan 2.4. Okey, ini isi padu. Okey, habis tulis. Okey, soalan terakhir. Pulau Pinang. Ini adalah susunan radas untuk menentukan formula empirik magnesium oksida. Empirical formula for magnesium oxide. Jadi dia guna cara ni. Okay, satu lagi yang kita guna ada 2 tu. Sambung. Sini kita letak cuprum oksida kan. Warna hitam tu. Macam tu. Ini ada 2. Ada 2 tu lah. Ini apa? Bongkah kayu, sini per liter. Panaskan guna per liter. Lampu spirit. Lampu spirit. Sorry. Sekampungnya per liter je. Okey. Semasa menjalankan eksperimen, mengapakah penutup mangkuk pijat perlu dibuka sekali-sekala? So, bila kita jalankan eksperimen ni, kita panaskan dulu. Panaskan. Bila dah mula terbakar, kita tutup. Okey, lepas tu kita buka sekali-sekala. Apa tujuan kita buka sekali-sekala? Untuk membenarkan oksigen, gas oksigen masuk ke dalam mangkuk pijat dan bertindak balas dengan apa kat dalam ni? Ada apa? Dengan magnesium.
Bahasa Inggeris, to allow oxygen gas enter into mangkuk beja, crucible and react with magnesium. Alright. Seterusnya pengiraan untuk kita kira nak cari formula empirik. Jadi gisim magnesium, cari dulu gisim magnesium. Kat sini soalan ni kalau kamu dapat soalan macam ni memang bertuah lah, sebab dia dah bagi tahu nak apa. Kadang-kadang benda-benda 1, 2, 3, 4 ni dia tak nyatakan, dia terus cakap kira cari formula empirik bagi magnesium oksida. So ini dia bagi dah step by step. So gisim magnesium apa tolak apa? Nak cari gisim magnesium 23.85 tolak 21.45. Sebab kat sini ada gisim mangkuk pija dan penutup. Ni gisim mangkuk pija penutup magnesium. Bila kita tolakkan, nampak tinggal magnesium. Nampak So 23.85 tolakkan dengan 21.45. Kamu dapat, saya kira sekejap, 2.4 23.85 tolak 21.45. Okey, betul, 2.4 gram. So bilangan mol magnesium 2.4 bahagikan dengan 24, kamu dapat 0.1. Okey, cari gisim oksigen apa tolak apa? Okey, nak cari gisim oksigen. Okay, apa tolak apa? Yang ada oksida ni adalah oksigen. So 25.45 tolak 23.85. Bila kita tolak, dia tolak macam ni. Tinggal oksida. Okey, oksigen lah tu. 25.45 tolak 23.85. So 25.45 tolak 23.85, kamu dapat 1.6 Okey, 25.45 tolak 2, 3.85. Okey, 1.6 gram. Jangan lupa unit. Okey, lepas tu bilangan mol 1.6 bahagikan 16, kamu dapat juga 0.1. So nisbah 1:1. Jadi formula empirik dia Mg1 O pun 1. 1 tu tak payah tulis lah. Kalau ada angka selain 1, kena tulis. Okey, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara magnesium dan oksigen. Magnesium bertindak balas dengan oksigen. O2 bukan O1. Kalau kamu nak ingat, in, jen. Semua 2. Klorin, bromin, fluorin jaranglah dia tanya. Jen, hidrogen, oksigen, nitrogen. Semua 2. Nitrogen, oksigen, hidrogen, bromin, klorin, fluorin. Okey, boleh. Jen. Jadi O2. Dapat apa? Dapat ni tadi, MgO. So seimbangkan. Ada 2 O. Letak 2, so Mg jadi 2 juga. Okey, teruskan. Okey, can the method above be used to determine the empirical formula of lead to oxide? Cannot. Tak boleh. Tulis macam ni je dah dapat 1 markah. So alasan dia apa? Kerana campur pula saya. Because lead is less reactive metal. Okay,
bila kita sebut metal, ini logam. Bahasa Melayunya kerana tak boleh, tidak boleh. Okey, kerana plumbum adalah logam kurang reaktif. Okey, bila kita sebut logam, jangan tulis oksida ni. Bila dah jadi ni, ini bukan logam lagi dah. Itu adalah satu sebatian logam, sebatian oksida logam. Dia bukan logam. Yang ini adalah metal, less reactive metal. Kita refer mana less reactive metal ni, kita refer siri kereaktifan. Siri kereaktifan logam. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan lead to oxide punya empirical formula? Guna kaedah yang satu lagi itulah. Yang ni. Ini dalam buku teks kita nak tentukan formula empirik untuk copper to oxide, untuk copper dioksida. Okey, boleh Yang dah kamu dah bincang tadi. Okey. Okay, so nanti saya akan bagi satu latihan lah macam biasa. Latihan sebelum ni ada beberapa orang lagi saya tak semak. Jadi yang dapat markah bawah, yang dapat markah 5, 6, 5 dan ke bawah, itu kena per 9 per 9 kena buat lagi latihan banyak-banyak bab yang sama. Okey. Okey, itu saja. Saya harap kamu boleh faham dan praktislah buat latihan banyak-banyak supaya kita ingat sentiasa. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.